Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada para penonton setia Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Yana, sihat Yana? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Zura buat korban tak? Tahun ni saya tak berkorban. Saya buat. Tapi saya berkorban juga kerana masih bekerja di sini. Betul. Itulah pengorbanan kita. Tak kira apa saja. Sebab apa? Demi ummah, demi agama. Macam ni kita hari ni dekat Iris Wanita, kita selalu memaparkan kisah-kisah yang akan memberi inspirasi, kan? Kita jemput tetamu-tetamu yang banyak memberi input-input, memberi ilmu kepada penonton semua. So ini adalah satu pengorbanan untuk kita ke arah Islam. Islam yang lagi cemerlang, lagi gemilang. Betul. Kan? Lagi dan hari ini bersempena Hari Raya Aidiladha ni, kita membawakan topik pengertian sebenar ni di sebalik pengorbanan. Tu dia yang topik kita pada hari ini, dan kita akan membawakan tetamu jemputan kita. Tapi nak tahu, kita kena tunggu dulu. Kita selalu simpan kita punya jemputan dulu. Sebab jemputan kita memang semua hebat-hebat, dan apa yang input-input yang dibagikan semua nanti akan memberi inspirasi. Tetapi seperti biasa, saya suka ingatkan kepada penonton dekat rumah, kalau tengah tengok kita di kaca TV ataupun boleh tengok live stream, kan? Live stream? Dekat mana? Di rtmclick.gov.my. Jadi mungkin kepada perantau-perantau kita ni, Ana, tak boleh nak saksikan siapa yang kita tengah di beraya boleh saksikan secara tengah beraya dalam kereta, asalkan ada line boleh tengok kita. Ni ada satu lagi yang kita nak ingatkan ni. Suka sangat, sebab kita suka main media sosial sekarang ni, kan? Jangan lupa follow kita punya media sosial, kan? Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada YouTube juga, dan kita ada email. Email yang kita buat ni bukan suka-suka. Kalau anda semua, kan, nak bagi ilmu, nak bagi idea, kan, lagi nak bagi apa? Nak bagi pendapat, anda boleh emailkan pendapat anda kepada kami di iris.wanita@gmail.com. Jadi salurkan segala pendapat anda di sana dan kita akan membaca email-email anda. Baik, Ana. Sebelum kita memperkenalkan tetamu kita, apa kata kita saksikan paparan yang telah disediakan ini bersempena khas Hari Raya Aidiladha. Jom kita saksikan. Pada saya lah personally, saya tak rasa saya banyak berkorban. Tapi bagi saya nampak keluarga saya, anak-anak saya, suami saya, ibu ayah saya, adik-adik saya, keluarga mertua paling banyak berkorban untuk kami. Pengorbanan itu ialah sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang berdasarkan kepada rasa tanggungjawab dia, rasa kasih sayang dia. Pengorbanan ni dia besarlah. Dia melibatkan sesuatu yang sangat istimewa yang kita korbankan. Sebenarnya kalau dalam Islam pun susah kalau seorang suami nak benarkan isteri ke sana ke sini seorang diri. Tapi suami saya sangat berterima kasihlah, dia memberi kebenaran. Bila berkata tentang amanah, bila kita nak lakukan tu, kita kena mungkin akan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Hargai ibu bapa yang masih ada. Hargai mereka. Walau seburuk mana pun ibu bapa kita, dia tak ibu bapa kita. Yana, pengorbanan ni sebenarnya membawa erti yang besar. Banyak pengorbanan yang boleh dilakukan. Bukan setakat pengorbanan ibu membesarkan anak, pengorbanan bapa mendidik anak-anak dan juga pengorbanan kita sebagai pekerja menjadi pekerja yang baik, Ana. Itu untuk masa kini lah, kan. Tak sama pula dengan zaman-zaman Nabi-Nabi kita, kan, nak menegakkan Islam. Tapi sebenarnya, kan, yang nak cakap pasal ni bukan kita, tetamu kita. So kita perkenalkanlah terus tetamu kita yang ada dekat studio. Dah ready dah ni. Kita ada Ustaz Husni Abdul Rahman, pengurus kanan Unit Syariah Antarabangsa PPZ Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga di sebelahnya Puan Latifah selaku sukarelawan aktif. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum.
Selamat Hari Raya. Terima kasih. Berkorban juga ni. Berkorban juga. Raya Haji dalam sini kan. Untuk memberi pandangan dan pendapat bersama kita hari ini ya, tentang makna di sebalik pengorbanan ni Ana. Baiklah, sebagai permulaannya Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan kepada penonton kita sejarah di sebalik Hari Raya Korban. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya apabila kita menyebut tentang Aidul Adha dan juga Aidul Fitri secara umumnya, kalau kita tengok dari sudut sejarah, Nabi SAW bila sampai ke Madinah, Nabi lihat orang Madinah ni ada celebrate dua macam, satu dipanggil An-Nairus wal Mahrajan. Ada dua keraian yang mereka selalu celebrate lah, seronok-seronok, suka-suka dan bergembira pada dua hari itu. Lalu Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan kamu dengan dua hari yang lebih baik, iaitulah Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha. Maksudnya itu dari sudut keraiannya ataupun perayaan. Adapun kalau kita tanya ataupun kalau kita nak tengok dari sudut sejarah, ibadah korban ni bermula sejak daripada zaman Adam AS lagi, dah lama. Sebab Nabi Adam AS bila menyuruh anak-anaknya, apabila kedua anaknya Habil dan Qabil, kedua-duanya bertelingkah, orang kata salah satu tak puas hati dengan keputusan ayahandanya nak mengahwinkan mereka dengan pasangan yang silang kelahiran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintah mereka untuk menghadiahkan ataupun mengorbankan perkara yang menjadi harta mereka ketika itu. Salah seorang daripadanya korbankan kambing ataupun kibas, dan seorang lagi korbankan tanaman dia, gandum dan seumpamanya. Namun Allah Taala terima daripada Habil sebab dia mengorbankan haiwan kibas yang gemuk, yang sihat, yang elok, yang baik, namun menolak daripada Qabil sebab dia bagi gandum yang sudah rosak. Itu sejarahnya. Kemudian sejarah paling besar yang terkait dengan pengorbanan yang kita duk buat hari ini, kita sebagai haiwan korban dan sebagainya, dikaitkan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala dia terima wahyu daripada Allah ataupun arahan dari Allah daripada mimpi dia bahawasanya dia menyembelih anaknya. Maka apabila tarikh dan ketika waktu nak sembelihan tu, dia benar-benar melaksanakan perkara tersebut, letak Nabi Allah Ismail alaihissalam di atas tempat penyembelihan, lalu disembelih betul-betul. Pisau tu ditarik betul ke leher Ismail namun tidak melukakannya, dan akhirnya Allah mengatakan kepada Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, maknanya engkau telah membenarkan wahyu aku. Maka wafadainakum bidhabhin azim, wafadainahu bidhabhin azim, kami gantikan dia dengan sembelihan yang ataupun dengan sembelihan yang lebih utama, iaitu Allah gantikan kibas, turunkan kibas, ganti untuk disembelih. Disebut dalam beberapa riwayat kibas yang digantikan itu adalah kibas yang diterima daripada anak Nabi Adam dulu. Itu sejarahnya lah. So kalau orang yang tak tahu, sebenarnya Google pun boleh, tapi yalah takut Google kan lah cerita-cerita tak patut pula. Okay, jadi alhamdulillah, in a recap macam itulah cerita dia. Pada pandangan Ustaz sendiri, adakah masih wujud di zaman kita sekarang ini masyarakat yang sanggup berkorban segala-galanya? Baik, dari sudut tuntutan berkorban, kita tidaklah diuji sebagaimana Allah Ta'ala menguji Nabi Allah Ibrahim AS kan. Nabi Allah Ibrahim AS ni Allah Ta'ala uji dia, dan tak bolehlah pula hari ni orang kata kalau dia stres, tension dengan anak tu, dia nak korbankan anak dia sebagaimana nak sembelih pula anak dia kan. Tapi itu tidak berlaku. Cuma tuntutan ataupun disebut sebagai udhiyah ataupun kita katakan elemen pengorbanan itu berlaku pada hari ini, di mana ibu ataupun bapa terutamanya menjadi ketua keluarga berkorban untuk mencari rezeki demi keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang berkorban demi agama, maksudnya memperuntukkan masa, memperuntukkan tenaga, pertolongan dan juga perhatian mereka terhadap agama Allah SWT, nak sebar dakwah dan sebagainya. Yang ketiga, orang-orang yang berkorban untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan. Ini juga satu bentuk pengorbanan yang pada hari ini dituntut, dan terdapat mereka yang sanggup mengorbankan sama ada harta
ataupun kita kata dari sudut masa dan juga nyawa, tenaga. Kalau macam kita tengok mereka yang berada di perbatasan, misalnya tentera kita, pegawai-pegawai keselamatan, polis dan seumpamanya, mereka berkorban, kadang-kadang menggadai nyawa dan sebagainya. Maka ini juga termasuk dalam istilah perkara yang berkorban. Maka setiap manusia, setiap bahagian daripada juzuk masyarakat mempunyai nilai korbannya masing-masing. So kita carilah apa nilai korban kita. Bukan sekadar kita perlu berkorban ketika Hari Raya Haji saja ataupun Hari Raya Aidiladha. Bila-bila masa saja kita juga dituntut untuk sentiasa berkorban. Pada pandangan Kak Pah sendirilah kan, apakah pengertian pengorbanan bagi Kak Pah sebagai seorang sukarelawan? Pengertian pengorbanan bagi Kak Pah tu adalah bila kita buat sesuatu dengan niat tolong orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan atau apa-apa imbuhan atau apa-apa sajalah. Jadi kita buat tu dengan niat lillahi ta'ala untuk cari keberkatan hidup. Itu adalah pengorbanan yang Kak Pah rasa paling baiklah dalam hidup. Alhamdulillah. Ya, kalau para penonton nak tahu, sebenarnya Kak Pah ni dia terlibat aktif kan dalam NGO, dan Kak Pah pun ada rumah anak yatim sendiri kan. Mungkin boleh war-warkan, ada rumah anak yatim, ada apa lagi yang terlibat? Malu nak cakap. Tak apa. Kita patut bagi tahu benda yang baik. Ni kata nak bagi inspirasi ni. Okey. Kak Pah ada buka sebuah rumah anak yatim di Sungai Petani, Kedah, dan juga sebuah rumah pusat jagaan untuk orang lelaki lah kan, yang Kak Pah orang tua ke ataupun khas lelaki saja? Lelaki, warga emas, dan juga 2 orang kurang upaya, masih muda lah. Jadi Kak Pah namakan dia Rumah Kasih Ayah. Sebab yang duduk tu lelaki semua. Dan Kak Pah juga ada rumah mengaji, iaitu 4 buah rumah mengaji yang mana Kak Pah sewa rumah, bayar ustazah untuk anak-anak dari kalangan yang kurang berkemampuan datang mengaji kat situ lah. Okey, sedikit soalan saya. Kak Pah adalah asalnya suri rumah ataupun memang bekerja? Kak Pah asalnya seorang suri rumah yang berkorban sepenuh masa untuk mendidik anak-anak. Dunia Kak Pah satu ketika dulu adalah rumah tangga dan suami saja. Dan alhamdulillah selepas anak Kak Pah besar, Kak Pah sendiri pun tak pernah menduga Kak Pah akan keluar ke dunia luar, Ustaz. Dan Kak Pah bersama Muslim Care Malaysia, Kak Pah dah terbang ke 10 buah negara di dunia lah untuk misi kemanusiaan antarabangsa. Alhamdulillah. Baiklah, banyak lagi yang akan kita bincangkan mengenai topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, apa kata kita berhenti rehat seketika, Yana, dan kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Iris Wanita, dan kita masih lagi bersama dengan Ustaz Husni dan juga Kak Pah. Dan para penonton dekat luar, berkorbanlah sikit untuk follow, berkorban masa sikit untuk follow media sosial kita kan. So kita nak tanya teruslah, tanya soalan kepada Ustaz. Ustaz, kalau tadi kita cerita pasal sejarah haji kan, Hari Raya Haji. So sekarang kita nak tahu pasal pengorbanan dari sudut kemasyarakatan. Macam mana sekarang ni? Apabila kita membicarakan soal masyarakat, sudah tentu ia melibatkan sesuatu perkara yang besar untuk kita lihat, sama ada dari sudut, nak tengok dari sudut makronya ataupun nak tengok dari sudut mikro. Sebagai contoh tadi, Kak Pah memilih, ataupun bukanlah Kak Pah pilih, tapi maksudnya ruang yang dia berkhidmat itu kepada anak yatim, kemudian ada wanita, kemudian ada orang lelaki kan. Orang jantan pun ada masalah kat Kak Pah kan. Jadi makanya semua orang lelaki ni orang yang ialah ada yang mungkin perlukan bantuan dan seumpamanya. Maka ini sebahagian daripada juzuk masyarakat. Jadi apabila kita membicarakan tentang pengorbanan masyarakat, ia melibatkan dari sudut pertamanya bila
keadaan masyarakat yang kurang berkemampuan. Ia melibatkan dari aspek wang ringgit. Bila melibatkan dari sudut keadaan masyarakat yang kurang ilmu dan pengetahuan, ia melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau melihat melibatkan masyarakat yang terbeban ataupun terkesan ataupun orang kata apa, tertindas, ia melibatkan satu pembelaan. Maka semua ini perlukan kepada mereka yang mampu untuk memberi kelapangan masa, sebab nak jaga orang bukan senang Kak Puah kan. Kita nak kena ada masa. Hari tu Kak Puah kata duk tengok anak-anak sendiri sekarang, tengok anak-anak yang kurang berkemampuan, anak-anak yang tidak mendapat belayan kasih sayang ibu bapa. Sudah tentu daripada ada beza anak sendiri dengan mereka itu, sebab mereka itu sudah tentu tidak mempunyai keluarga yang sempurna kan. Jadi kat kita lah yang diharapkan ataupun orang kata apa, diserahkan segala pengaduan, diserahkan segala nasib dan seumpamanya. Itu memerlukan kekuatan dari sudut emosi, kekuatan fizikal juga. Kena sihat, tengok Kak Puah sihat, steady kan. Jadi masya-Allah, maka itu sebenarnya kita banyak ruang sebenarnya kalau kita mampu untuk menjadi satu orang kata apa, satu warga di kalangan masyarakat yang mampu untuk mengembalikan semula kebaikan kepada masyarakat. Nabi sebut dalam satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bagi manfaat kepada manusia lain. So apa yang kita boleh fikirkan dalam kehidupan kita, daripada buang masa buat konten tak tentu arah dekat media sosial, daripada buang masa nak itu dan ini, fikirkan apa peranan yang kita boleh berikan, apa jasa kita boleh berikan kepada masyarakat. Sebab apa? Sebab itulah perkara yang harus kita lakukan dalam arti kata untuk menjadi sebahagian daripada juzuk masyarakat yang banyak yang mampu untuk memberikan kebaikan. Pada pandangan Kak Puah sendirilah, kenapa Kak Puah memilih untuk menjalankan misi kemanusiaan, misi bantuan kepada mereka yang kurang berkemampuan di luar sana? Sebab Kak Puah rasa bila Kak Puah berkebolehan, berkemampuan untuk pergi, jadi Kak Puah tak pergi, Kak Puah rasa macam bersalah pada diri sendiri, macam tu. Jadi bila Kak Puah nak pergi ke sebuah negara tu, kita kena ada macam Ustaz kata tadi, emosi yang kuat lah kan. Bukan saja kita kena cari sumbangan untuk bawa ke sana, kita juga kena ada persediaan fizikal yang sihat lah. Sebab di sana kita mungkin berdepan dengan berbagai masalah yang kita tak duga lah. Macam tu. Dan Kak Puah, kalau boleh Kak Puah nak duduk di tempat berlakunya sesuatu krisis tu, supaya Kak Puah lebih faham dan boleh sampai balik dan sampaikan kepada semua masyarakat di luar sana tu tentang apa yang berlaku di negara luar. Contoh di Afghanistan, baru-baru ni Kak Puah baru balik daripada Afghanistan. Sebelum ni orang cakap pergi Afghanistan kena tembak, kena bom kan. Tapi bila Kak Puah sampai ke sana, sebenarnya sebagai sebuah negara Islam sudah tentu mereka juga mengalu-alukan rakan seagama untuk datang membantu mereka untuk membangunkan negara mereka yang kata apa, sudah dilanda krisis peperangan selama 40 tahun. 40 tahun. Ya. Betul, sangat lama kan. Tapi nak tahu juga kekuatan dari sudut, kalau kita tengok tadi kita pergi luar negara, kita bantu. Tapi kalau kita berada di setempat, kita mungkin buka pusat-pusat anak yatim ke apa semua. Tapi kalau tiada betul-betul tak ada kemampuan, tetapi kita nak bantu orang, apakah benda yang kecil tetapi dipandang tinggi juga sebenarnya dalam Islam? Kadang-kadang kita selalu memandang kapasiti membantu ni mesti besar. Kan? Seronok Kak Puah dia boleh cakap Kedah, saya kena kontrol sikit kan. Kapasiti tu dia mesti besar. Senang betul, baru lepas hati nak cakap. Kapasiti tu nampak mesti grand, mesti happening. Sebenarnya tidak ada ukuran tertentu kepada bantuan yang diberikan. Nabi SAW sebut dalam hadis, la tahqiranna saghiratan la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu meremehkan satu perkara makruf
walau sebesar apa pun, sesuatu pun daripada perkara makruf. Sekecil-kecil perkara pun boleh jadi makruf, sebesar-besar perkara pun boleh jadi makruf. Dalam kapasiti kita sebagai ahli dalam masyarakat, kalau kita tak mampu nak buka pusat tahfiz ataupun pusat anak-anak yatim dan sebagainya, kita mungkin mampu membantu dari sudut kerja-kerja yang diminta oleh komuniti masyarakat. Contohnya orang surau, orang dewan bukan dewan rakyat, itu dalam Dewan-dewan orang ramai. Dewan orang ramai. Mungkin ada komuniti-komuniti rukun tetangga dan sebagainya. Kita sumbang tenaga. Benda simple aja. Yang pertama. Yang kedua, kita suburkan macam dulu. Saya ingat budaya kita dalam masyarakat dulu-dulu kan. Anak jiran ni ditegur oleh jiran yang lain. Dijaga. Hal ini sudah hilang dalam masyarakat kita. Kan? Maknanya tak boleh tegur dah. Ini anak kau jaga, anak aku jaga, macam tu. Jadi dari sudut itu juga sebagai salah satu daripada benteng masyarakat. Bila kita tengok ada perkara yang tak elok berlaku dalam masyarakat kita tegur dan kita jaga. Ini sebenarnya perkara yang boleh kita sumbangkan. Tak semesti wang ringgit, tak semesti ini, tetapi banyak benda-benda lain. Antara benda yang boleh kita sumbang juga, kalau dah tak ada apa sangat, duduk diam, jangan buat masalah. Itu pun sumbangan juga. Itu sumbangan juga. Jangan create masalah, jangan buat masalah, jangan menyusahkan orang lain, jangan buat dosa. Maka pilihan kita adalah duduk dan kita mungkinlah kita tak bergaul dengan orang lain, tapi kita tidak menjadikan tidak bermasalah dengan orang. Maknanya jangan timbulkan masalah. Itu juga sekecil-kecil benda yang kita boleh buat, insya-Allah. Tak ada benda yang baik kita nak buat, kita duduk je diam-diam. Itu sejak pengorbanan juga, daripada mulut pop kan. Cakap benda yang bukan-bukan kan. Sabar. Okey, tapi kita juga nak tengok juga di sebuah pengorbanan ni kita ada satu lagi bingkisan dia mengenai pengorbanan juga. Jom kita saksikan. Membesarkan anak-anak angkat yang juga penghidap virus HIV dan AIDS sepanjang tempoh 21 tahun adalah perjuangan yang bukan mudah. Norlina Alawi yang lebih mesra dipanggil Mama. Perjuangan yang dilakukan sepanjang tempoh itu tidak akan berhenti sehingga nafasnya yang terakhir. Sebenarnya Mama adalah orang biasa, wanita biasa, ibu biasa, isteri biasa, alhamdulillah. Jadi Mama buat Bela Anak-anak Ramai ini sejak 21 tahun yang lalu. Jadi pada masa itu 2001 Mama ambil keputusan untuk mengandung lagi anak yang ke-6 untuk susukan anak angkat yang pertama. Anak-anak Mama ni memang macam-macam kategori. Ada anak yatim piatu, yatim, ada yang HIV, ada yang tidak, anak mu'alaf, anak orang asli, anak yang terbiar, macam-macam anak. Tapi saya bela seperti anak saya sendiri. Saya masukkan dalam rumah tangga saya sendiri. Saya masukkan dalam keluarga saya. Jadi anak kandung 7, yang lainnya anak angkat. Kalau dihitung panjang daripada tahun 2001 hingga sekarang, Mama dah bela anak-anak ramai dah lebih daripada 100 orang sebenarnya. Tapi Mama ada yang Mama ambil sebagai anak angkat, ada yang tak ambil, tapi yang ambil sebagai anak angkat 35 orang anak angkat yang sah. Maksudnya yang ada sijil di JPN tu. Tapi yang lain-lain tu walaupun tak ambil anak angkat, tapi mereka duduk dengan Mama sebagai anak sendiri dan Mama lepaskan mereka waktu mereka berkahwin je. Norlina pernah dianggap melakukan kerja gila, namun semua kata nista itu tidak dipedulikan asalkan hasrat untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap golongan itu terlaksana. Saya suka apa yang saya buat dan saya tak rasa beban kerana pada saya Allah dah bagi saya amanah ini. Saya kena pikul hingga habis hayat saya dan pada saya cabaran tu semua orang ada cabaran, semua orang ada ujian masing-masing. Tapi pada saya ujian yang Allah beri pada saya ni memang berat, tapi saya kena pikul. Sebab saya berjanji pada diri saya, kalau saya satu amanah yang Allah bagi pada saya ni, saya akan pikul sampai habis hayat saya dan saya akan tunaikan tanggungjawab ni sebaik yang mungkin. Melihat keperitan hidup anak-anak tersebut dan beliau ingin menaikkan darjat mereka agar dapat merasai kehidupan seperti insan lain. 21 tahun saya rasa nikmat. Saya rasa nikmat bila anak tu membesar depan mata saya.
belajar, ada yang belajar, walaupun ada yang tak pandai belajar dari segi akademik tapi baik dari segi akhlak. Jadi alhamdulillah memang rata-rata memang anak yang baik. Jadi anak yang baik, anak yang bagus, anak yang budi pekerti yang mulia. Lepas tu sekarang alhamdulillah anak saya setakat ni 15 orang yang dah masuk universiti. 5 yang dah keluar, yang lain tu masih sekali belajar lagi. So maksudnya mereka ni memang bila anak kandung mama 7 orang. 7 anak kandung, 6 yang dah masuk universiti. Jadi dia nak adik-adik dia ikut jejak langkah mereka. Kalau mereka belum berjaya, adik-adik semua boleh berjaya. Jadi mereka nak adik-adik ni ketepikan soal status diri yang pada awalnya. Maksudnya kalau dulu dia orang ni anak penagih, anak jaru, anak pencuri, anak pekerja seks, macam-macam anak. Tapi bila masuk dalam keluarga mama, keluarga Nurlina Alawi, mereka jadi anak Nurlina Alawi dan mereka mesti tunjukkan yang terbaik di mata Allah. Ini semua adalah bertujuan bagi memastikan masa depan mereka lebih terjamin. Bagi beliau, siapa lagi yang mahu menolong kalau bukan Nurlina Alawi? Selagi kita bergelar manusia, manusia, kita kena menyantuni manusia lain. Jadi pada mama, mereka ni adalah golongan anugerah yang Allah bagi pada kita ni adalah sebenarnya penentu ataupun untuk batu loncatan untuk kita pergi ke alam syurga, insya-Allah. Jadi buatlah sehabis baik. Kita tak tahu syurga tu kita dapat ke tidak, pahala dapat tidak, tapi kita buat je. Yang penting anak-anak ni mereka tak terabai, mereka tak terbiar, mereka menjadi anak yang normal, anak yang berkeluarga. Kalau orang tanya, kat luar, anak tu anak siapa? Anak Nurlina. Cucu siapa tu? Cucu Nurlina. Jadi mereka ada maruah. Saya nak maruah mereka tinggi dan pada saya memang saya ingin terapkan jiwa cinta tanpa sempadan Nurlina Alawi kepada seluruh umat manusia, insya-Allah. Dia Nurlina Alawi. Kita masih lagi dalam Iris Wanita dan kita masih dalam mood beraya ni, Yana. Okey, kita sambung balik perbincangan kita ya. Kak Pah mungkin dah lalui 10 tahun terlibat aktif dalam sukarelawan. Mungkin ada lalui fasa-fasa yang sangat sukar. Kan? Mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar supaya boleh dapat memberi sedikit inspirasi. Okey, selain daripada misi-misi kemanusiaan, Kak Puan juga membantu anak-anak sakit kronik dan juga orang-orang yang saat akhir dalam hidup dia lah. Jadi Kak Puan banyak bermain dengan emosi bila membantu dalam kes-kes yang sedemikian lah. Sebab kadang-kadang Kak Puan dah cuba yang terbaik tapi Kak Puan tahu penghujungnya dia akan pergilah, tinggalkan Kak Puan lah, macam itulah. Dan ada beberapa kes yang sangat terkesan lah di hati Kak Puan lah kan. Macam anak-anak kronik ni, anak-anak sakit kanser, ada yang Kak Puan bersama dengan mereka selama 6 bulan tapi akhirnya mereka pergi kan. Ada yang pergi depan mata Kak Puan, ada yang Kak Puan mandikan jenazah kan. Dan sejarah Kak Puan membuka rumah ayah tu, Kak Puan pernah membantu seorang pakcik lah yang Kak Puan namakan Pakcik Jaga. Kak Puan rasa follower Kak Puan semua tahu pakcik ni. Kak Puan jumpa dia daripada keadaan dia sihat, dia duduk rumah berlantaikan tanah. Jadi Kak Puan buat rumah kat dia. Jadi tiba-tiba dia jatuh sakit. Elok rumah tu siap, dalam masa sebulan lebih dia jatuh sakit. Dia tak ada waris. Jadi Kak Puan ambil dia, bela dia, jaga dia, masuk hospital apa semua. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Jadi Kak Puan rasa sangat terkesan lah sebab Kak Puan ada dalam episod hidup dia tu selama setahun. Jadi masa diwat tu dia duk marah misi, duk maki misi. Biasalah orang tua nak balik, lepas tu bila dah balik dia habaq hampa tak bagi aku makan lah apalah kan. Tapi sebenarnya Kak Puan sangat sayang lah kat dia kan. Jadi akhir hayat dia pergi pun depan mata Kak Puan. Dan paling sedih tu bila lepas dimandikan tu orang cakap mana waris nak cium kan. Jadi dia tak ada anak, jadi Kak Puan masuk dan Kak Puan semestinya tak dapat cium lah. Jadi Kak Puan pegang dia dan Kak Puan ucap selamat tinggal lah untuk dia. Dan Kak Puan menyaksikan sampai detik-detik akhir
Ya Allah, sangat kuat Saya tengok Kak Pah kuat, saya dengar saya tak kuat. Macam mana tu? Bayang kalau macam kau boleh kuatkan, kau tidak takkan boleh sampai buka. Sebab itulah. Macam-macam, Kalau kan? saya mungkin Jadi- setiap hari atau setiap masa saya menangis. Tengok saja menangis. Saya menangis. Tu pengorbanan dari sudut hati kita, emosi semua pun nak kena jaga kan. So kita nak tanya Ustaz. Okey Ustaz, kita ni sebagai manusia kita memang sentiasa tak boleh lari lah daripada pelbagai perasaan yang bercampur bau. Okey, dalam erti kata pengorbanan ni. Kadang-kadang kita sebagai manusia ni ingin berkorban, tetapi pada mulanya pengorbanan kita ini dilakukan tanpa orang kata rasa ikhlas. Okey. Kita berkorban dengan rasa terpaksa. Jadi bagaimanakah cara untuk kita mengikhlaskan pengorbanan kita ni Ustaz? Baik, saya pernah tanya soalan ini dulu kepada guru saya. Lalu guru saya jawab. Jawapan dia, ikhlas tu ikhlas lah. Saya pun masa tu, ialah maknanya dalam keadaan kita pun, kenapa guru aku jawab macam ni? Tetapi sepanjang hidup bila saya renung balik, sebenarnya keikhlasan ni perlu latihan. Dia kena latihan. Memang benar mula-mula kita rasa terpaksa kan. Macam Kak Pah mungkin dia ada aspek ataupun ada sisi yang mendorong. Okey, Kak Pah rasa bersalah, Kak Pah rasa itu semua berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Ada individu mungkin dia rasa terpaksa. Tetapi apabila setelah lama dia melakukan, setelah dia berulang kali dan dengan itu mematangkan emosi dia, akhirnya dia akan datang keikhlasan itu. Sebab keikhlasan ni kena pupuk. Sebagaimana khusyuk dalam solat boleh dipupuk, begitu juga keikhlasan dalam melakukan apa-apa sahaja, amal ibadat, kerja dan sebagainya. Maka ia akan datang dengan masa dan juga pengulangan kita melaksanakannya. Jadi yang pentingnya kita perlu belajar. Macam tadi Kak Pah tengok dan sebagainya. Dan saya yakin sebenarnya nak menguruskan emosi orang yang mungkin tak ada keluarga, emosi orang tua, itu sangat sukar. Anak-anak, bahkan kalau kita kata anak-anak yang menguruskan ibu bapa yang tua pun sekarang ni mempunyai konflik macam mana, saat lagi cakap tak faham, saat lagi kehendak berbeza, saat lagi orang nak apa lagi orang tua ni, macam itulah anak-anak. Tetapi sepanjang itu ia tetap akan berlaku, ujian tetap akan berlaku. Tidak selamanya perkara itu mampu ditahan sebagai seorang manusia. Manusia ada kelemahan, tapi dengan kelemahan kita belajar, dengan kelemahan kita perbaiki, dengan masa kita meneladani. Patutnya akhirnya kita akan dapat kita kata keikhlasan itu pasti akan dirasai oleh sesiapa sahaja yang memang nakkan itu matlamat akhirnya, dan insya-Allah apa yang dia buat tu akhirnya akan menjadi sesuatu yang dipandang tinggi di sisi Allah. Itulah Zura. Sebenarnya kita banyak lagi nak tanya Ustaz dengan Kak Pah, tapi kita simpan dulu soalan. So kita boleh jemput untuk tengok bingkisan daripada yang kita rahsiakan. Lebih kurang pengalaman tu mula-mula memang rasa macam boleh ke ni kan. Yang mencabas selain lembu, kerbau. Walaupun saya potong hanya 1 ekor, tapi badan saya berpeluh. Sebenarnya mula-mula macam terpaksa jugalah. Kan, sebab pada ketika itu 15 tahun yang lepas itu orang-orang lama dia dah ramai dah uzur kan. Jadi dia orang macam masa saya untuk menyembelih. Jadi saya dalam keadaan terpaksa pun saya mula belajar menyembelih. Macam juga dulu saya menguruskan jenazah, mandi jenazah. Itu memang pengalaman saya yang lama lah, daripada tahun 87 sampai sekarang kan. Jadi lebih kurang pengalaman tu mula-mula memang rasa macam boleh ke ni kan. Tapi insya-Allah lah kita tawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta kepada Allah mudahkan segala urusan. Itu yang penting. Pengalaman yang saya lalui kalau diikutkan tak adalah begitu mencabar, sebab saya ambil pengurusan sembelihan ni memandangkan saya sendiri membuat dan menternak lembu. Jadi daripada situ ada urusan-urusan penyembelihan seperti akikah untuk korban dan sembelihan biasa. Dari situ saya berkecimpunglah untuk memberanikan diri untuk menyembelih lembu-lembu ataupun kambing. Jadi saya
mula menceburkan diri dalam penyembelihan ni sejak di Kuala Lumpur lah, di Bangsa sana. Mana tahun 95 begitu. Yalah sekarang saya masih diperlukan, tetapi yalah sekarang kita tenaga pun dah kurang. Tapi insya-Allah lah kalau sikit-sikit tu kita boleh lakukan. Saya rasa perasaan tu biasa saja. Cuma ada satu ketika tu yang memegang kepala lembu tu dia tak kuat. Jadi lembu tu masa kita nak menyembelih dia meronta dan pisau tu tersangkut. Dan di kali itu pun saya menggunakan pisau yang jenis lama punya, yang harga sekitar 150 kan. Jadi masalah sikit, dia ketajamannya kurang. Bagi saya kalau yang mencabas selain lembu, kerbau. Kerbau ni dia mempunyai tanduk yang panjang. Jadi dia ada kekuatan yang lebih daripada lembu. Kita terpaksa berhati-hati untuk menyembelih kerbau. Sebab kalau kita tersalah, dia boleh menghempaskan kepala, so akan jadi lebih berbahaya kepada kita sebab kita memegang pisau yang tajam, takut pisau tu tercampak ke ataupun terlepas ke. Tu saya pernah satu kali lembu tu agak besar. Lembu tu agak besar kerana ketika itu dia beli pun dengan harga 11,000. Jadi besar. Lepas tu yang tukang tumbang lembu ni kurang berpengalaman. Itu aja. Jadi agak sukar saya ketika itu, walaupun saya potong hanya 1 ekor tapi badan saya berpeluh. Itu aja. Agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Dengan harapan agar generasi yang pelapis di bawah-bawah ni menceburi bidang ternakan serta mempunyai keberanian untuk menyembelih lembu, kambing ke, ayam ke. Kita patut kuatkan diri kita. Maknanya kita ni buat penyembelihan bukan perkara yang mudah. Jadi walaupun kita dah biasa buat penyembelihan, tetapi berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mempermudahkan kerja-kerja kita. Masih lagi dalam Iris Wanita bersama saya dan juga Yana. Kita telah pun sampai di blok yang terakhir dan kita ingin bertanya kepada Ustaz lah. Ustaz, sebagai manusia biasa, setiap kali pengorbanan yang kita lakukan pastinya akan disalah erti oleh setengah pihak. Macam Kak Pah sendiri dalam melakukan amal kebajikan. Pasti ada ya suara-suara sumbang yang berkata macam-macam. Jadi bagaimanakah Ustaz, apakah cara bagi kita kekal positif dalam melakukan amal ibadah yang kita lakukan ni Ustaz? Baik. Dalam satu pepatah Arab dia ada sebut, dia kata likulli saqitin laqit wa likulli ni'matin hasid. Setiap benda yang jatuh itu pasti ada orang yang menyambutnya, dan setiap benda yang merupakan nikmat itu pasti ada orang yang hasad kepadanya. Inilah sifat manusia. Kita tak boleh tutup mulut orang, kita tak boleh tutup minda orang, kita tak boleh tutup hati dan nurani orang yang memberikan pandangan mereka. Tetapi yang kita boleh tutup adalah ruang untuk mereka mempengaruhi kita. Jadi yang kita tak boleh kawal dia. Netizen, zen, semua sekali-sekali itulah yang sentiasa sahaja akan memberikan komentar. Yang kita perlu tutup adalah tutup minda kita daripada mendengar keburukan-keburukan itu. Tutup perkara yang boleh menghalang kita daripada buat kebajikan. Kita buat filtering. Maksudnya benda yang baik, mungkin itu kebaikan untuk kita menambah baik, memperbaiki,
menghalusi, memperhalusi. Mungkin ada kita buat silap, kita tak sedar. Ada orang tegur dan sebagainya, teguran membina kita ambil. Tetapi yang meruntuhkan itu, yang negatif itu kita tak pedulikan, biarkan dia seperti mana angin yang berhempus dan berlalu sahaja. Sebab itu sebenarnya akan memberikan kesan dan emosi yang kurang baik kepada kita lah. Jadi untuk kita teruskan tekad dan iktikad kita, dan juga teruskan usaha kita, insya-Allah dengan keyakinan, dengan penambahbaikan, dengan ada nasihat, bukan kritikan tapi nasihat yang baik, insya-Allah kita dapat lebih berjaya di masa akan datang. Baiklah, tu kita nak tanya pula kan untuk Kak Pa. Mungkin sepanjang Kak Pa melakukan pengobanan, ada tak disalah ertikan oleh masyarakat ataupun ahli keluarga sendiri? Mungkin boleh kongsikan kepada kami. Bohonglah kalau Kak Pa kata tak ada kan. Dalam perjalanan Kak Pa 10 tahun ni, banyak kali jatuh bangun, menghadapi cemuhan-cemuhan orang. Ada yang orang kata buat kerana nama, buat tak ikhlas, buat kerja glamour dan lain-lain lagi lah. Dan Kak Pa pegang satu benda aja, Kak Pa pegang, Kak Pa buat lillahi ta'ala. Jadi Kak Pa tak peduli apa kata masyarakat lah. Sebab kalau Kak Pa peduli kata mereka, macam mana dengan nasib orang-orang yang Kak Pa nak tolong ni kan. Kak Pa duk teriak, duk fikir mereka kata tak mau buat apa dah, nak tutup semua kan. Jadi Kak Pa rasa macam mana dengan nasib mereka kan. Memanglah Allah ada dan akan ada orang lain yang dikirim untuk membantu mereka, tapi sekarang ni mereka di bawah Kak Pa. Jadi Kak Pa tak boleh berfikiran negatif, tak boleh meraihkan apa yang orang kata kat Kak Pa. Kan? Kalau Kak Pa meraihkan apa yang orang kata kat Kak Pa, maka habislah perjuangan dan perjalanan Kak Pa akan berakhir di situ. Jadi Kak Pa rasa Kak Pa kena bangkit, terus buat apa yang Kak Pa buat dan berpegang pada satulah, Allah ada. Itu saja. Kita tak boleh terlalu mendengar sangat kata-kata orang kan. Sebenarnya Kak Pa, kata-kata ni juga menyebabkan orang kata kita ni jadi macam berputus asa. Bila segala kebaikan kita orang petikaikan, kita rasa sedih lah Yana. Jadi apa pun kita harapkan agar Kak Pa sentiasa kuatlah dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam melakukan kerja-kerja sukarelawan ni kan. Ustaz, sebagai manusia Ustaz, ada setengah daripada kita yang mungkin ingin melakukan pengobanan, ingin melakukan perubahan ke arah kebaikan, tapi masih lagi berada pada takut yang teragak-agak. Pesanan Ustaz buat mereka? Mulakan dengan apa yang mampu dilaksanakan, tinggalkan apa yang sukar dilakukan, dan berusaha untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Itu sahaja. Kadang-kadang apabila kita berusaha terlalu kuat sehingga menyebabkan benda yang tidak tercapai kita usahakan juga, maka di situlah akan berlakunya kegagalan sebenarnya. Tetapi kalau kita berusaha untuk melakukan semampu kita, kemudian kita tambah satu demi satu macam orang yang berlari maraton lah. Mula-mula dia akan berlari mungkin 5 km sehari. Setelah sebulan 2 bulan dia boleh berlari 10 km. Kemudian lama-lama dia boleh lari half marathon. Kemudian dia boleh lari full marathon. Jadi ini adalah tahapan yang harusnya kita sedar bahawasanya manusia itu begitu. Daripada kecil dahulu kita sudah dianugerahkan dengan kebolehan itu. Mula-mula kita terus lahir, tidak ada siapa yang terus buat balik kuang dan melompat. Pasti berada di dalam dakapan dahulu, kemudian belajar merangkak, kemudian bangun berjalan, jatuh. Kalau kita waktu kecil-kecil dulu kita bangun berjalan dan jatuh dan kita frust, dah tak nak dah cuba berjalan. Gamaknya hari ini barangkali kita masih lagi belum boleh berjalan. Fitrah itu harus dikekalkan supaya kita dapat menjadi manusia yang melakukan sesuatu mengikut tahapan dan juga kadar yang semampu. Ustaz, saya nak tambah sikit, saya nak tanyalah kan, dari kita kembalikan kepada raya haji, haji, pengobanan haji. Okey, kita nak tahu adakah bila kita buat korban, dia mempengaruhi ke kita punya amalan-amalan kita yang lain, jadi kita lebih baik atau macam mana itu? Sedikit secara ringkas. Tidak ada amalan yang terbaik untuk dilakukan pada musim-musim korban ini, pada hari raya haji ataupun dipanggil hari An-Nahar, Yaumun Nahar, dan juga Ayyamut Tasyriq, hari-hari 11, 12 dan 13 ini, melainkan menumpahkan darah haiwan korban. Itu amalan yang terbaik. Maksudnya apabila terkait
antara pengorbanan, cinta dan juga kita kata kadang-kadang kita melihat sesuatu itu hanya pada zahirnya, tetapi kita tidak memahami teriakan ataupun jeritan haiwan yang dikorbankan itu bukan kerana kesakitan, sebenarnya mungkin kerana mensyukuri yang dia itu dikorbankan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak memahami tasbih binatang-binatang tersebut kepada Allah dan kaitan itu, meskipun dia sanggup dikorbankan kerana cintanya kepada Allah, maka kita juga apabila kita belanja harta kita, kita korbankan jiwa kita, kita korbankan sesuatu dalam kehidupan yang kita sayang, maka semua itu kita buat kerana Allah. Ini adalah satu keindahan takwa. Dia adalah takut tapi di dalam suasana cinta. Ya, sebab jadi inilah masanya berebut-rebutlah kalau kita nak buat korban pada hari pada hari Aidiladha. Kita nak tanya sikitlah Kak Pah sikit. Kalau nak tahu perkembangan Kak Pah dekat Facebook, apa dia? Okey, Kak Pah ada Facebook Latifah Abu lah. Latifah Abu, sebab banyak kongsikan pengalaman-pengalaman kan, apa kerja-kerja sukarelawan kan. Okey, tapi sebenarnya kita dah habis dah habis. Kita terpaksa nak tutup dah ni. Kita banyak soalan tapi tak apa, mungkin kita boleh panggil lagi kan dengan tetamu yang ada kan. Syok sangat kan. Betul, berkenaan dengan pengorbanan ni kan. Jadi kita ni kena sentiasa ikhlas lah dalam melakukan pengorbanan. Jika hari ini kita rasa kita belum ikhlas, secara perlahan-lahan cuba ikhlaskan diri kita ya Yana. Baiklah, Iris Wanita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Kita ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, iaitu Ustaz Husni Abdul Rahman yang merupakan pengurus kanan unit syariah antarabangsa PPZ Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga Puan Latifah Abu yang merupakan seorang sukarelawan. Baik, terima kasihlah. Jadi kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Jangan lupa macam biasa setiap hari Ahad pukul 11 pagi, Iris Wanita, dinamik karisma, inspirasi. Saya Azra Mokhtar dan Yana Samsudin melaburkan tirai Iris Wanita. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.